Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Kita akan sambung kepada perbincangan kita mengenai juzuk 30 juzuk dalam Al-Quran. Semoga ia menjadikan Ramadan kita Ramadan yang sangat indah, yang sangat bermakna, yang sangat berbeza dengan Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui selepas ini. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita untuk sentiasa meningkatkan kualiti ibadah kita, meningkatkan pemahaman kita kepada Al-Quran. Apa yang penting adalah kita menjadikan Al-Quran betul-betul panduan kita, pemahaman kita, kita masakkan pemikiran kita dengan pemikiran Al-Quran. Jadi caranya adalah kita kena betul-betul menguasai apakah itu Al-Quran, apakah mesej yang nak disampaikan oleh Al-Quran. Tadabbur 30 ini tidaklah sampai kepada merungkaikan setiap perkara yang terperinci, tetapi paling penting adalah untuk memberikan kita galakan supaya ini adalah pintu masuk kepada perbincangan Al-Quran. Ini adalah permulaan kepada pengembaraan Al-Quran kita. Jadi saya ditugaskan untuk bincang tentang juzuk 2 selepas juzuk 1 yang disampaikan oleh Ustaz Syahri Abdul Rahman. Ada banyak perkara yang sangat menarik dan unik yang kita nak sampaikan, yang kita boleh dapat daripada juzuk 2. Antaranya adalah saya nak kongsikan di sini, juzuk 2 ni bermula daripada ayat 142 sampailah ayat 252. Berarti juzuk 2 ini hanyalah ada satu surah, iaitu surah Al-Baqarah, dan kita pun tahu surah Al-Baqarah ni surah yang paling panjang sehingga memakan 3 juzuk dalam Al-Quran. Walaupun dia surah paling panjang, dia jumlah ayatnya tidaklah panjang, tidaklah banyak. Yang panjang hanyalah saiz surah tersebut. Berarti setiap ayat tu panjang sehingga kan ada satu ayat sehingga memakan satu muka surat. Jadi kita kena faham panjang tu konsepnya saiz surah tersebut ataupun bilangan jumlah ayat tersebut. Jadi daripada segi bilangan tidaklah banyak mana, tetapi daripada segi saiz surah ia sangat panjang. Jumlah bilangan ayat di dalam surah Al-Baqarah ialah 286. Dan kalau kita ambil 286 ini, kita bahagikan kepada dua. Kita ambil ayat yang berada di pertengahan dalam surah Al-Baqarah adalah ayat 143, iaitu ayat yang ada dalam juzuk 2 ataupun ayat yang bermula yang ada di awal juzuk 2 selepas ayat 142. Ayat ini mengatakan bahawa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Ayat ini berada di pertengahan surah Al-Baqarah, dan di dalam ayat ini ada perkataan wasata yang juga bermaksud pertengahan. Ini adalah satu keindahan, satu kecantikan unsur bentuk yang ada di dalam surah Al-Baqarah yang juga ada dalam juzuk 2. Jadi perkataan pertengahan, wujud di pertengahan ayat di dalam surah Al-Baqarah, itu satu perkara yang menarik untuk permulaan kita nak bincang tentang juzuk 2 ni. Kemudian ada beberapa isi penting, mesej penting yang nak disampaikan. Ada beberapa peristiwa hukum hakam yang Allah letakkan dalam juzuk 2. Pertama sekali, perkara yang sangat simbolik telah berlaku, iaitu apabila Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kita, untuk memindahkan kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah. Dia soal pemindahan kiblat ni, kalau kita tak boleh tengok hanyalah soal lokasi dan destinasi. Kita kena tengok makna di sebalik pemindahan tersebut. Kenapakah selama ini kiblat adalah Baitul Maqdis, dan kenapa ia perlu dipindah kepada Kaabah, iaitu di Mekah? Kerana pertama sekali Islam nak fokus kepada pembinaan cara fikir manusia yang baru. Ketika mana pada waktu itu masyarakat Mekah sangat bergantung kepada orang Yahudi. Orang Yahudi dianggap sebagai sekolah, pakar motivasi, pendeta. Mereka mengetahui hal-hal yang sebelum ini mereka mengetahui, mereka boleh membaca, menulis, dan juga mereka mengetahui tentang apa yang tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin Mekah. Bahkan kita tengok ada beberapa peristiwa seperti surah Al-Kahfi, musyrikin Mekah mengutuskan orang untuk pergi jumpa dengan pendeta Yahudi hanya untuk mendapatkan satu maklumat, hanya untuk mendapatkan idea macam mana nak lumpuhkan, mematahkan hujah Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini kita tengok, orang menganggap orang Yahudi ni sangat penting, sangat pandai, tetapi orang Yahudi lah yang sebenarnya banyak memecah belahkan orang. Di Madinah misalnya, orang Yahudi lah yang telah menyebabkan puak Aus dan Khazraj lama bergaduh kerana mereka menciptakan satu polemik yang menyebabkan dua-dua kaum ini bertelagah satu sama lain, hanya kerana untuk mereka mendapatkan wang, kerana mereka buat senjata. Kita boleh baca dalam sejarah yang sangat panjang tentang bagaimanakah Yahudi menjadi sangat dominan, dan mereka pandai untuk menjadi dominan tersebut, dan mereka dirujuk dalam banyak perkara. Ini menyebabkan Islam datang tidak mahu mengiktiraf perkara yang salah, perkara yang manipulasi, dan perkara yang sangat-sangat bertentangan dengan kebenaran. Jadi perpindahan di antara Baitul Maqdis adalah perpindahan di antara
kiblatkan Yahudi kepada kiblatkan Kaabah, iaitu kiblatkan daripada Bani Yahudi kepada Bani Ismail. Fokus kepada keturunan kita, fokus kepada apa yang kita dapat, fokus kepada apa yang sebenarnya nak disampaikan. Ia bukan hanya sekadar perpindahan di antara dua kaum, ia juga adalah satu manifesto baru yang nak dibuat, satu agenda baru kepada semua orang, kepada penduduk, kepada penganut Islam pada waktu itu, para sahabat dan sebagainya, untuk melihat, wah, Islam bukan main-main. Islam bukan hanya sekadar nak bawa satu benda baru, nak ajak sembahyang cara baru, tapi Islam benar-benar nak mengubah cara kita fikir tentang kehidupan. Islam tidak mahu kita bergantung kepada kaum, Islam mahu kita bergantung kepada Tuhan. Jadi bila Kaabah, kita tidak ada siapa yang menjadikan Kaabah itu sebagai, ialah musyrikin Mekah menjadikan Kaabah sebagai ni, tetapi ia satu perkara yang mengejutkan, kerana di akhirnya, kerana Kaabah yang asalnya dianggap sebagai satu kiblat kepada ibadah, kepada agama dahulu, agama jahiliah, kini diubah menjadi kiblat kepada agama Islam. Jadi ini menunjukkan kepada orang kafir Quraisy bahawa sebenarnya Islam bukanlah tidak mahu memuliakan tempat kita. Sebenarnya Islam datang bukanlah untuk mengetepikan kita punya kehebatan Mekah ini. Sebenarnya Islam bukan untuk menjatuhkan Mekah. Islam datang dalam wajah baru untuk menjadikan Mekah sebagai satu tempat yang paling indah dan suci. Itu juga satu mesej yang baik. Kemudian kita tengok di sini juga, kiblat bukanlah erti kita, bukanlah soal perpindahan lokasi itu sahaja. Ia adalah satu soal perpindahan yang paling penting. Akhirnya yang penting bukanlah besarnya Kaabah, yang penting adalah besarnya keikhlasan kita ketika kita beribadah kepada Allah. Yang penting bukanlah seteliti mana kita melihat Kaabah tersebut, kerana itu ulama berbeza pandangan. Ada yang kata boleh kena betul-betul, ada yang kata cukuplah 180 darjah pun asalkan menuju ke arah kiblat sudah dikira. Itu bukan soal yang paling penting, yang paling utama. Penting, tetapi itu tidaklah sepenting mana Allah mahu menyampaikan kepada kita bahawa solat adalah tentang keikhlasan, tentang kejujuran, tentang bagaimanakah kita ikhlasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Itu perkara yang besar yang berlaku dalam sejarah Islam, perpindahan kiblat ini. Dan ini juga satu perkara yang menampar orang Yahudi, yang memberikan satu tambaran baru kepada musyrikin Mekah. Kemudian ada beberapa hukum yang turun juga di juzuk 2 ini. Antaranya adalah haji, antaranya adalah hukum hakam jenayah, antaranya juga adalah ekonomi. 3 hukum ini turun di dalam juzuk 2. Perkara yang menarik tentang haji adalah kita nak bincang tentang konteks dan sebagainya. Haji turun agak awal, iaitu agak awal ketika Nabi sampai di Madinah. Turun antara arahan amalan yang turun agak awal adalah haji. Tetapi bilakah Nabi dan para sahabat melakukan haji? Agak lewat. Perjanjian Hudaybiyah dahulu dan agak lewat. Jadi ada amalan yang Allah arahkan, perintahkan turun di dalam Al-Quran, tetapi masa untuk melaksanakannya bukan sementara, bukan segera. Ada waktu, dia berkait dengan waktu, berkait dengan keadaan, situasi dan sebagainya. Dan ini juga menunjukkan bahawa Nabi tahu bahawa kalaulah haji itu adalah satu perintah, maksudnya kita akan masuk ke Mekah dengan cara yang paling mudah. Kita bukan lagi untuk berperang. Dan Nabi dapat vision ini bahawa kita akan menguasai Mekah. Banyaklah perkara yang kita boleh dapat daripada turunnya ayat haji di juzuk 2 ini. Dan yang paling penting, juzuk 2 juga adalah juzuk yang menyebabkan kenapa bulan Ramadan itu sangat penting, yang memberikan bukti bahawa bulan Ramadan dan kenapa kita perlu berpuasa. Di juzuk 2 inilah ayat tentang puasa turun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kan Allah mengatakan kepada orang beriman, hendaklah kamu berpuasa seperti mana orang-orang dahulu juga berpuasa, kaum-kaum yang terdahulu. Kemudian apa yang menarik, Allah memisahkan di antara ayat puasa dengan ayat Ramadan. Bererti Ramadan ini dia bukan datang dengan satu pakej semata-mata. Dia datang dalam 2 keadaan. Pertama, beruntunglah mereka yang berpuasa. Yang kedua, beruntung juga mereka yang memasuki Ramadan. Jadi ada 2 hadiah yang penting. 1 puasa, 1 Ramadan. Orang yang tidak boleh berpuasa, sebagai contoh orang perempuan yang datang bulan dan sebagainya, adakah mereka sia-sia, mereka macam tak dapat apa-apa? Tidak, kerana mereka mendapat keberkatan Ramadan. Sebab itu Allah pisahkan ayat tentang puasa, ayat 180, ayat tentang Ramadan 183. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Pada bulan Ramadan itulah Allah turunkan Al-Quran. Apakah fungsi Al-Quran? Menjadi petunjuk kepada manusia. Bukan orang Islam sahaja, bukan orang beriman sahaja, bukan orang kafir sahaja, bukan orang munafik sahaja, bahkan keseluruhan manusia itu sendiri. Bagaimanakah ia menjadi petunjuk? Wa bayyinati minal huda wal furqan. Dia menjadi penjelasan kepada petunjuk tersebut, dan dia juga menjadi penimbang tara di antara yang manakah baik, yang manakah salah, yang manakah betul, yang manakah salah, yang manakah buruk, yang manakah
benar. Inilah apa kepentingan Ramadan. Kepentingan Ramadan adalah bukan hanya tentang puasa, tetapi tentang Ramadan tersebut. Satu perkara dan di juzuk ini jugalah perincian tentang hukum puasa itu diperbahaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bilakah kita boleh tidak berpuasa dan sebagainya. Dan akhir sekali juzuk ini juga berakhir dengan kisah yang sangat menarik, kisah yang memberikan tamparan kepada kita, iaitu kisah Talut dan Jalut. Kisah ini memberikan satu mesej penting. Kuantiti tidak penting, yang penting adalah kualiti. Tidak penting sebanyak mana kita beribadah, yang penting adalah seikhlas mana kita menunaikan ibadah tersebut. Agama melihat kualiti, agama tidak melihat kuantiti. Kuantiti penting, tetapi kualiti harus diutamakan. Ini peperangan di antara Talut dan Jalut menyaksikan bahawa yang sedikit adalah penting dan mereka perlu menang. Mereka adalah sedikit tetapi mereka berkualiti, dan mereka menang kepada tentera yang banyak kerana mereka hanyalah kuantiti, bagaikan buih-buih di lautan yang tidak bermakna apa-apa. Setakat itu saja yang boleh saya sampaikan berkaitan dengan juzuk 2. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.